4.14869 gram. Itu kalau dengan capital saya sahaja. Tetapi sebab ini adalah GAE kali 10, maka grammage kita pun telah digandakan menjadi 10 kali ganda. Itulah kelebihan kita punya GAE kali 10 ni. Aset kita digandakan sebanyak 10 kali ganda. Jadi 4.14 gram ni dah menjadi 41.4869 gram. Dan menjadi 10 kali ganda daripada modal asal kita hanya mampu membeli 4.1 gram je. Dengan GAE kali 10 kita boleh membeli 41.48 gram. Sangat wow kan, sangat menakjubkan sangat GAE kali 10 ni. Okey. So, ini adalah aset kita. Kita kena tahu Gold Asset Enhance ni aset kita yang digandakan 10 kali ganda. Jadi, harga emas sekarang, okey, kita tengok semula. Harga emas sekarang sikit. Okey, harga emas sekarang 61.92. Okey, so kita teruslah. Kita tulis kat sini 61.92. 61.92. Ini adalah dalam USD 60 per gram. Kita kena darab apa? Kita kena darab aset kita yang berapa yang kita ada. So aset saya satu unit ni 41.48689 gram. Saya akan dapat, kita keluarkan kalkulator. Kalau siapa-siapa yang ada kalkulator, keluarkan kalkulator. Darab 41.4869 gram. Saya akan dapat 2568.87 USD. Tetapi ini bila dia harga semasa gandakan dengan aset yang kita ada, sebab kita ni memegang aset 10 kali ganda. So nilai aset kita yang kita pegang ini berjumlah 2,587 USD. Tetapi by the time kalau saya nak terminate sekarang, saya kena ingat 2,568.87 USD ni, saya ni 9 unit saya dapat biaya daripada Quantum Metal. So saya kena tolak lah 2,250 sebab dekat atas tadi 2,250 ni kan kita dapat pembiayaan tawaruk daripada Quantum Metal kan. Okey. Jadi bila aset saya dah berkembang dengan harga semasa yang terus meningkat ni kan, saya pun kena tolak lah dengan Quantum Metal. Dia tak minta pun profit sharing daripada kita. Dia hanya meminta kita untuk pulangkan semula tawaruk yang diberikan. So dekat sini akan dapat 2568.87 tolak 2250 akan dapat 318.87. Betul, 318.87 USD. Itulah net cash out saya. Nampak ni net cash out saya 318.87 USD. Tetapi saya dah pegang 41 gram ni, aset saya ni kan kita di charge 30 kita dah di charge 3.5% setahun yang kita bayar advance. Tetapi bestnya Quantum Metal ni, kita hanya memegang dia charge kita daily prorate. Maksudnya berapalah hari je kita pegang ataupun berapa lama kita pegang, sebanyak tu je dia akan charge kita. So dekat sini by the time saya terminate, saya kena campur lah management fee refund ni. Nampak ni, net cash out saya kena campur management fee refund yang saya hanya menggunakan sekitar $6 sahaja. So by the time saya terminate, saya pun, ini adalah untung, ni adalah emas capital saya termasuk untung. Ni emas termasuk untung. Satu lagi, bila kita terminate, kita akan dapat refund atas
management fee yang kita telah bayar advance. So, bila saya terminate, saya akan dapat 9391.79 USD. So, berapa tu? Kita keluar duit ke atas ni tadi, saya tunjukkan satu unit kita hanya mengeluarkan 328.78 USD saja. Okay, kalau saya terminate sekarang, saya dapat 391.79 USD. Maksudnya kalau saya tolak dengan capital saya 328.75, saya untung 19.1%. Atas saya punya capital 328.75, kat sini saya untung 19.1%. Dalam masa berapa hari saja? 13 campur 15, 28 hari. Dalam 28 hari. So kalau kebetulan pula masa saya beli tu harga currency exchange ni lebih rendah masa tu. Sekarang lebih tinggi. Tengok kalau jumlah dalam RM pula berapa saya akan dapat. Pergi kat termination, kita tadi dah untung kan. Bila kita rasa dah untung, kita nak tahu berapa amount yang kita boleh dapat. Okay. Tukar satu, submit. So satu unit saya akan dapat 1726. Sedangkan amount dalam RM yang saya keluarkan hanya 1400 lebih saja, 1440 saja. So dekat sini dah untung dekat RM300 dalam masa 28 hari. Okey. Itu GAE kali 10. Ni saya tunjuk lagi. Saya nak tunjuk cara lain pula macam mana nak kira GAE kali 10. Okey. Kemudian yang kedua. Saya cuba. Masih dekat sini ke? Jadi dekat GAE kali 10 ni, saya beli harga yang berbeza. Contoh kat sini, harga saya beli berbeza, amount dalam Gramix yang saya dapat pun berbeza. Maksudnya setiap transaksi kita ni kan, semua untung dia berbeza-beza lah. Saya untung lain, kawan saya untung lain, sebab kami ni semua membeli GAE kali 10 ni dengan harga yang berbeza. Sebab apa? Sebab by the time kita purchase GAE kali 10, kita tekan GAE kali 10 kan, yang 250 ni dia fix, dan management fee pun 78.75 itu fix. Kita kena bayar dalam pada time kita beli satu unit. Jadi yang hanya berubah adalah sell price ni tadi. Sell price ni 63.51 ni berubah-ubah setiap masa. Setiap 5 minit dia akan berubah. Dan sell price ni adalah harga setelah spread 3%. So kita jangan confuse dekat situ. So cara pengiraan saya ni yang cara lebih kompleks lah sikit. Saya nak cuba buka satu account lagi kejap ya. Okey. Saya pakai. Okey, nampak ke saya punya screen sekarang? Nampak. Okey. Saya pergi dekat GAE list. Nampak ke list saya ni? Okey, cara yang kedua adalah cara yang paling simple lah untuk kita ni semua check macam mana kita nak untung. Kita ni dah untung. Selalunya kebanyakan kita membeli GAE kali 10 menggunakan online banking kan, betul? Betul tak? Betul. Betul, ramai yang beli daripada online banking kan. So, bila kita tengok contoh saya beli ini 7 unit. 7 unit pada 12 hari bulan 2. Saya pakai online banking, Maybank, To You. Jumlah
saya punya amount yang saya bayar, saya keluarkan berjumlah RM10,031.15. Itu amount yang saya keluarkan, maksudnya modal saya lah untuk membeli 7 unit tu. So kat sini saya nak tengok kalau saya terminate semua 7 unit berapa saya akan dapat. Kalau masih belum melebihi amount yang saya keluarkan, maksudnya saya belum untung lah. So saya tengok dekat sini. Okay. Net cash out $2,260 ataupun dalam ringgit RM10,131.89. Saya untung dalam RM100 sahaja kat sini kan. Sebabkan perbezaan harga yang saya beli, sekarang saya jual dengan harga 61.66. Saya beli dengan harga mungkin rendah sikit saja. 61.64. Saya hanya untung 0.02 sen saja dekat JE kali 10. Tapi saya dah untung RM100. Sebab satu, sebab 7 unit, saya beli 7 unit. Dan yang kedua adalah disebabkan pertukaran mata wang. Pada waktu saya beli tu, dolar dia lebih rendah. Sekarang lebih tinggi. So sebab tu saya untung dua-dua belah lah. Saya untung harga emas, saya untung dolar pun saya untung. So sebab tu dengan kenaikan 0.02 sen sahaja, saya boleh untung RM100 kan. So ini cara yang paling mudah untuk kita baca macam mana kita nak check kita dah untung ke belum. Kita tengok berapa kita ni dah keluar duit. Kemudian kita pergi dekat termination, tadi macam saya ajar, pergi dekat action, termination. Kemudian kita tengok, kita tulis kat sini 7. Jangan takut kan, selalu ramai orang takut nak submit ni. Tapi ni hanya baru step 1. Kita ada 2 step untuk menjual JE kali 10 ni. So klik 7 unit, klik semua. Saya beli 7. Saya tengok kalau saya nak jual 7 unit berapa saya dapat kan. So saya submit, akan dapat amount tadi 1,000 kat sini. Ini adalah final amount lah. Kalau saya confirm ni baru dia akan jual. Even kalau saya tekan confirm pun, dia ada satu lagi. Dia akan tanya kita, this operation cannot be undone. Would you like to proceed? So jangan takut-takut untuk menjual kita punya JE kali 10. Banyak step-step yang ditanya. So kita jangan simply tekan lah. Okay. So dekat sini adalah cara nombor 2. Cara pertama tadi kita kira JE list tadi kan. Kita tengok harga semasa darab dengan aset yang kita ada, berapa net cash out kita. Itu kita boleh tengok je. Dengan cara kita tengok JE list sahaja, kita boleh tahu berapa dia punya keuntungan dia. Okay, yang kedua. Okay, saya balik semula ke iPad saya. Macam mana kita ni nak target? Kita nak target, contoh okay, ada beza tak? Okay, okay, nanti saya jawab soalan-soalan tu. So yang kedua, macam mana kita ni nak target harga emas yang kita nak untung berapa persen kan? Ramai kat sini tanya saya, berapa kita nak harga berapa kita nak untung 10%, harga berapa kita nak untung 20%. Cara dia, kita ambil lah harga emas yang kita nak beli tu, harga emas yang kita beli tu tadi. Ya. Cara contoh tadi, saya beli dengan harga berapa tadi? 60 point. Baik, semula. Sekejap. Okey. Dapat semula. Okey, contoh tadi, saya beli dengan harga 61.92. Ini harga belian saya setelah spread.
61.92. Ini harga beli kita kita boleh check masing-masing dekat kita punya JAE tadi. Kita nak tahu berapa harga emas yang kita nak target untuk kita jual. So kita simply kita pergi kat kalkulator 61.92 tolak campur 1%. Kalau kita nak untung 10%. Kalau harga emas naik 1%, maksudnya harga emas ni mencecah 62.54, kita untung 10%. Ini secara kasar sahaja. Okey. Kemudian kita pergi lagi kat kalkulator. Kita tengok 61.92 campur 2%. 2%, harga emas 63.16. Kita untung 20%. So kat sini ikut kita, target kita masing-masing berbeza kan. Kita ada yang nak untung 20%, ada yang nak untung 30%. So selalunya saya ni suka nak suggest dekat klien-klien saya, alang-alang masuk JE kali 10, target nak buat rasa-rasa kan, target at least untung 20%. So tapi kalau between 10 to 20% pun kalau kita nak jual tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bila klien saya kan nak kalau within 10 to 20%, dia selalu bagi tahu nak jual Raif nak rasa. Boleh mestilah saya tak adalah saya halang kan. Sebab apa? Sebab 10 to 20% sangat-sangat bagus dah daripada platform-platform lain yang kita boleh dapat dekat luar sana. Tempat lain kita simpan setahun pun belum tentu kita boleh dapat kita atas 10% kan. Jadi saya selalu tapi sebab apa saya suka nak dia target at least 20% dengan kenaikan harga 2% kan. Sebab saya nak dia dapat keuntungan 20% ni, dia boleh sedar betapa yang Quantum Metal JE kali 10 ni boleh memberikan untung sebanyak tu dalam tempoh yang singkat sahaja. Sebab tu JE kali 10 ni dia merupakan pelaburan jangka pendek dan sederhana, short to middle term. By the time kita untung macam sekarang ni kan, harga dalam 2 minggu, dalam masa sebulan harga naik 2 ke 3% dari harga kita beli kan. So jual kalau kita rasa kita dah berpuas hati. Okey, sekarang JE kali 10. Ada yang tak clear ke JE kali 10? Apa lagi yang tak? Saya akan jawab soalan JE kali 10 dulu. Raif. Ya. Kak Long. Dengar tak? Dengar. Raif, maksudnya yang kalau untuk kita 1% atau 2% tu kan, dia daripada harga yang QM jual masa kita beli Dia kena kira daripada harga tu. Betul. Okey, ni bukan masa harga kita beli tu sebab nak kira spread kena harga daripada dia sell pada kita, dia beli pada kita lah kan? Betul. So faham? dekat belah kiri saya ni. So kita target dekat sini. 63.151 campur 1% jadi 60 berapa kan? Macam tu. Campur kat situ lah. 63.1 campur 1%. So kalau nak untung 10%, kita kena tengok harga ni naik 64.15. So kita untung 10% dengan kenaikan 1%. Macam tu. Okey, sebab itu dah kira macam sebab dia dah termasuk ke spread masa tu kan yang 3.5 spread yang 3.5% tu. 3%. Spread kita sorry, spread kita 3 kan? Betul, 3%. Alright, okey. So Kak Long selalu confuse macam tu sebab macam 35% sebab dekat-dekat 3 tu kan, and GCA kita pun 35, tiba-tiba spread kita jadi macam 3 kan? Macam tu. Alright, faham. Thank you. Alright. Okay. So sekarang saya nak menjawab soalan
Puan Liana tadi, ada beza tak amount nak terminate ke gold account dan direct masuk account bank? Okey, jawapan dia tak ada beza. Bila kita contoh saya nak terminate tadi saya dapat 1730. Kalau saya nak terminate kan, saya dapat 1700 saya tengok ni kalau saya nak terminate sekarang ni 61.85 61.85 ni yang saya beli, saya dah baru terminate tadi sebenarnya. Saya baru terminate 10 unit. Okey, kalau saya terminate lagi. Saya terminate lagi 10 unit. Saya akan dapat 15,000 kos RM15,057.50 masuk ke gold account saya ataupun bank account saya. Dua-dua akan dapat amount yang sama. Tetapi apabila saya masuk ke GSA saya, ni contoh tadi yang saya baru terminate tadi 10 unit, pukul 8.48 tadi saya terminate 10 unit pada harga 61.88. Saya dapat 15,115 masuk ke GSA saya. Okey, bila saya masuk dekat GSA, apa kontra dia ataupun apa ke downside dia bila masuk GSA ni, bila harga emas turun kan, amount yang 15,115 ni pun ikut turun lah, sebab saya membeli gram ni tadi 54.47640 gram. Saya tukarkan daripada GAE saya masuk ke GSA, saya dapat 54 gram kan. So bila gram ni, harga emas dunia ni per gram ikut turun, pegangan saya dekat GSA tadi pun menurun. Faham tak? Cuma bila kita masuk dekat GSA ni lebih cepatlah kita nak beli GAE semula. Contoh saya nak harga emas turun kan, tiba-tiba harga emas turun mendadak dalam masa malam ni. Saya senang je lah, saya nak beli semula. Kalau kita masuk dekat bank, ada proses nak cash out ni mengambil masa 1 ke 7 hari. So baru kita boleh membeli semula. Betul Puan Liana, saya menjawab soalan Puan Liana ni tadi. Okey, apa lagi lebih jelas bila dah nampak cara pengiraan. Alhamdulillah, terima kasih Cik Puan Ruby. Okey, macam mana nak kira 1%? 1% tu daripada harga belian kita yang dah termasuk spread. Okey, Cik Wan, okey, pengiraan saya tadi yang awal saya dah tolak dengan management fee, jadi dah termasuk management fee. Pengiraan yang nombor 2 tadi tu yang saya target 1%, 2% tadi tu, itu tidak termasuk management fee. Itu secara kasar sahaja. Okey, untuk Wati Hamzah, Cik Puan Wati Hamzah. Okey, today price tu dah termasuk spread ke? Okey, jawapan dia belum. Today price ni adalah harga lantai ataupun harga London Metal Exchange. Harga London Metal Exchange dekat sini 61.86. Harga yang dah termasuk spread dekat harga pembelian kita 63.72. Ini yang telah masuk spread. Itu beza dia. Okey, sekarang ada lagi ke persoalan berkaitan GAE kali 10? Nak tanya. Aha. Tadi Raif ada sebut kalau tukar daripada GAE instead of cash pergi ke GSA, boleh terangkan kenapa boleh lagi cepat nak beli GAE? Okey, tak faham ya? Kenapa lebih cepat? Okey, contoh saya buka balik akaun tadi. Okey, contoh kan amount tadi yang saya terminate daripada GAE tu terus dia dah terus fluctuated dalam saya punya GSA account kan. Maksudnya amount yang dekat sini ni saya terus boleh guna. Sebab apa? Sebab pembelian GAE kita ni, kita bukan sekadar boleh beli dekat melalui online banking. Kita boleh juga beli through GSA. Ni tengok ni. Kita boleh beli daripada GSA. Contoh saya nak beli 1 unit daripada GSA. Saya pun tekan submit. Saya terus boleh membeli GAE kali 10 dengan
amount yang ada dekat GSA. So terus tadi baru saya baru terminate pukul 8 tadi. Ni dekat pukul 10 saya boleh beli dah terus GAE kali 10. Laju kan. Sebab tu terus kita boleh beli. Kalau saya masuk ke bank account, saya kena tunggu dulu 3 ke 5 hari baru masuk. Baru boleh saya beli semula. Kalau lagi satu soalan. Kalau kita tukar kepada GSA, is there any other fee yang kita kena bayar ke daripada GAE tadi? Kita convert kepada GSA tadi. Okay. Bila GAE ke GSA, the best thing adalah walaupun kita ni bukan consultant, kita ni bukan dealer kan, kita boleh membeli emas. Contoh saya terus tunjuk. Saya tengok homepage, harga semasa, ini adalah pembelian harga sekarang 277 ni harga LME. Harga emas dunia ni. Okey, 297 harga GSA yang kena spread 7%. So by the time kalau contoh orang yang kita selalu membeli RM10 daripada online banking tu kan, dia membeli dengan harga 296. Okey. Contoh ini akaun kawan saya, dia hanya customer saja. Dia customer saja. Dia belum jadi dealer lagi. Okey, tadi dia terminate GAE kali 10 ke GSA kan. Okey, amount yang dia beli tadi ni, dia membeli dengan harga mana? Tengok ni. Dia membeli dengan harga, kalau kita buat calculation, okey, kita pergi dekat calculator sikit. Saya pergi kat calculator. Ada. Nampak ke calculator saya? Ataupun okey, stop. Okey. Kita pergi dekat calculator. Nampak ke calculator saya? Nampak. Okey. Macam mana nak besarkan sikit. Okey. 15,115 point okey, kita dapat gramage 54 kan, tengok ni saya punya gram yang saya dapat 54.47 640 bahagi dengan duit yang saya terminate tadi 10 unit 15,115.56. Saya akan dapat salah pula. Cara dia macam ni. Raif, maksudnya kalau kata kita masuk kepada GSA, kita akan dapat harga macam harga tak ada spread lah kan? Harga Betul, net tak ada betul spread. tak? Okey, ni 15. Ini yang amount tadi 15,115 bahagi dengan gram yang saya dapat 54.47640. Maksudnya tadi bila saya terminate, saya dah membeli emas dengan harga 277.46 segram. Sedangkan bila kita membeli GSA biasa, kita kena bayar 297. Tadi saya bayar 277 saja. So kat situ ini kelebihan bila kita terminate GAE ke GSA. Kita akan dapat membeli GSA 0% spread. Itu kelebihan dia. Tetapi bila kita membeli GAE, Gold Asset Enhanced, daripada GSA, kita tetap membeli dengan harga sell price ni. GAE tetap kita kena spread. Macam mana sekalipun GAE 3% kita tetap kena bayar. GSA saja yang kita dapat diskaun 7%. Faham ke? Faham. Lagi untung. Maknanya dekat GAE je kita ada keistimewaan tu. Tapi bila kita kalau kata sampai ke senior merchant pun, bila dia nak beli GAE masih lagi kena spread 3%. Betul Raif? Betul Kak Long. Alright. Okay, masih faham. Thank you. Okey, sekarang saya rasa dah cukup tentang GAE. Saya akan, jika kita jual GAE dan masuk ke GSA, lepas tu kita nak beli semula GAE, kena spread. Betul Tuan Kushai. Kita akan kena juga spread 3%. Okey, sekarang saya akan terus, baru saya akan masuk semula ke kita punya produk yang lain, iaitu GSA dan GCA.
Ya. Sikit. Okay, kalau ada pertanyaan boleh terus ajukan kepada saya. Saya nak okay. Alright. Saya akan masuk ke GSA dahulu. Okay, so setiap daripada kita mungkin ada kat sini yang orang-orang baru kan. So by the time kita membeli, kita buka account, buka account Quantum Metal yang free of charge ni, kita akan ada akses untuk ketiga-tiga produk ni. GSA, GSA ni, GCA, GAE. So ikut keperluan kita. GSA kita nak menyimpan currency kita tukar kepada emas. GCA adalah facility di mana kita dah menyimpan emas, kita nak tukarkan emas kita kepada cash semula. Kita nak pakai duit kan. Tapi masih memegang emas yang dekat GSA tadi tu. So, yang ketiga pula adalah Gold Asset Enhance. Ni akaun gandaan emas. So, kalau kita ni ada duit lebih ni, banyak ni duit lebih dekat ASB lah, dekat tabung haji lah, dekat mana-mana kan. So, kita nak gandakan dia dengan portfolio emas pula. So, kita masuk dekat GAE. Sebab kat sini kita dapat pegangan 10 kali ganda. Okay. So, by the time kita membuka account Quantum Metal, kita akan ada account number kita masing-masing. Account GSA kita masing-masing. Okay. Ini adalah account number saya. Account number saya 21010183132. Saya adalah ahli Quantum Metal yang ke 18,132. Boleh cek GSA masing-masing. Kita ni ahli yang ke berapa. Yang kalau yang baru buka, mungkin kalau baru buka account hari ni, dia dah ahli yang ke 400,000 dah. Account number dia 210140000. Dia dah ahli yang ke 400,000. Okay. So, dekat sini adalah gold storage account. Okay. Contoh, ni adalah grammage yang saya ada. 34 gram kan. Dan value dia RM9,458. Dan kat sini kita tak selalu tengok. Dan mungkin kita tengok pun kita tak faham. Kita dengan harga emas 9,458 ni adalah value emas sekarang. Value emas ni dengan harga semasa, iaitu RM277.58 segram. Sebab saya ni membeli gram. Bila kita tukarkan wang kita ni kepada emas, emas tu dia dikira dalam bentuk gram. So gram tu tak berubah. 34.07527 gram tu, sampai kalau saya tak top up kan, saya tak tambah ke, kalau dalam tempoh contoh seminggu lagi saya tengok pula semula kan, 34 gram ni tak berubah. Yang akan berubah adalah approximate value dia ni. Sebab harga emas turut berubah. Sebab tu bila saya kata tadi, bila kita terminate JE masuk ke GSA, ada tendensi di mana amount yang dekat GSA kita ni, duit kita yang kat GSA ni tadi ni ikut sama-sama berkurang ataupun ikut sama-sama naik ikut pasaran harga emas. Okay, kemudian kita ada section your average cost. Tadi hari ni ada Cik Puan, Cik Sal bertanya tentang average cost kan. Okay. Okay, ada Cik Sal bertanya tentang average cost ni. Jadi average cost ni adalah cost purata. Kalau kita baca kat sini kan, dia ada tulis kat situ. Dia ada, kita tekan tanda tanya tu. Apa dia tulis? Okay. Average cost consider the total cost of your investment, factoring in buy gold and receive of transfer. The average cost will help you calculate whether or not your investment gain or lost value. Maksudnya,
dekat sini kita boleh tahu kita punya GSA kita ni dah untung ke belum. Sebab average cost ni adalah kos purata di mana atas pembelian harga GSA kita. Kan kita top up hari-hari ni kan. RM10, 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 RM10. Kita tak tahu pun harga emas semasa ni. Tapi kat sini, sistem quantum metal ni dia puratakan siap-siap untuk kita. Jadi, pembelian GSA saya ni, puratanya RM265.42. Harga emas sekarang RM277.58. Bermaksud GSA saya ni pun dah mencipta keuntungan. Kalau saya nak jual, saya tak ragu-ragu lah, saya tak kisah pun. Sebab GSA saya pun dah untung. Itu yang dimaksudkan dengan average cost ni. Okey, kita pergi pula dekat kita punya holding inventory ni. Okey, apakah holding inventory ni? Saya nak minta jawapan. Apakah holding inventory ni? Okey. Ada yang boleh jawab? Betul, GCA kita. Jadi, kan kita tadi kita ada duit dekat GSA kan. Bila kita ni nak pakai duit. Contoh saya nak convert dalam RM1,000 dalam sekitar 4 gram kan. So, RM1,000 saya akan dapat masuk ke bank saya. 4 gram tadi tu dia akan pindahkan dekat holding inventory. Maksudnya, emas yang saya miliki dekat holding inventory ni adalah emas yang saya hold. Di mana quantum metal masih hold. Saya simpan lagi dekat saya punya holding inventory ni disebabkan saya tak jual emas saya tadi tu. Saya hanya menggunakan facility gold convert account. So dekat sini saya dah membuat pajakan ataupun conversion sebanyak 284 gram ataupun dalam nilai USD dia 17,624. Kalau nak dapat dalam ringgit tu kat bawah ni. Dalam 79,000. 79,000 ni bukanlah duit yang saya boleh bukanlah simpanan yang boleh anytime saya keluar. Tapi simpanan 79,000 ni adalah simpanan di mana saya dapat simpan 79,000 ni atas pembelanjaan saya yang saya dah keluarkan. So berapa lama saya simpan 79,000 ni? Saya tak buat semalam 79,000 ni. Bukan dalam masa sehari je saya simpan 79,000 ni. Bila kita tekan dekat view ni, kita dapat tahu jumlah 79,000 yang saya dalam simpanan holding inventory saya itu, saya telah lakukan sejak bulan 8 2021 lagi. So dekat sini kan, ramai kawan-kawan saya ni, bila dia dapat tahu GCA ni kita boleh simpan emas atas pembelanjaan kita. So dekat situ ramai yang di kalangan kita ni kan, ya Allah, kenapalah aku tak tahu GCA daripada dulu-dulu lagi. Daripada awal-awal quantum metal ni wujud lagi, kenapalah aku tak tahu kan. Kalau tak memang banyak dah simpanan aku ni kan. Sebab dekat GCA ni dia facility di mana dia mampu melindungi kita punya perbelanjaan kita tadi. Okey. Baik kepada kita punya holding inventory. So, value dia 17,624. Saya cepat sikit. Conversion sebanyak 91 gram. Bukan 85 gram ya. Sebab apa? 45 gram pula. 85%. Convert sebanyak 91%. 85% tu adalah jumlah yang kita dapat. Tetapi emas kita ataupun emas kita disimpan 91 gram. So 91% kita boleh keluarkan atas pegangan emas. Jadi dekat sini kita pun dah untung. Saya pun dah untung sebanyak 832 USD. Kalau kita darab dengan 3 tu dekat 3,200 lebih. 3,000 dekat 3,500 kan. Atas saya untung 3,500 ni atas pembelanjaan saya yang saya dah lakukan sepanjang 2 tahun. Ini bukan dalam satu transaction, dia combine semua yang saya dah buat. Okey. Cuma kat sini kita perlu
faham. Okey, GCA ni sedikit confused untuk orang yang membuat conversion yang contoh bulanan kan. Okey, ada orang yang yang buat GCA ni setiap bulan dengan duit gaji dia. Contoh 5,000, 6,000, 10,000, 20,000. Ada yang even yang membeli rumah. Sebelum beli rumah, setiap bulan nak kena bayar developer lah apa semua kan. Nak bayar construction, dia beli dulu GSA. Okey, ingat tak setiap kali kita beli GSA tu kita perlu membayar spread sebanyak 7%. So maksudnya emas saya tadi, saya tunjuk satu transaksi. Okey. So gain yang dekat sini ni betul 7%. So maksudnya gain yang dekat sini tadi, kat tepi ni kan, belum tentu lagi kita untung. Sebab kita dah kena spread 7%. Okey. Okay, saya tunjuk yang saya baru convert 2 bulan 3 dalam 2 minggu lepas kan. Okay, saya convert 8 gram. Ini saya tunjuk kalau saya membeli emas ni, sebelum saya convert ni saya beli GSA dulu dengan online banking. Maksudnya saya memang kena 7% spread lah. Okey, dekat sini saya convert okay, saya pakai ni Okey. Sebab kat sini kat GSCA ni kita kena buat calculation kita sendiri. Kita tak boleh simply tengok kalau dah gain je kita rasa macam oh gain lah, untung lah, kita nak jual kan. Tiba-tiba dapat kenapa kurang ni. So itu sebenarnya sebab kita tak kira dulu. So cara yang paling mudah. Ini saya nak cara yang paling mudah dulu untuk kita ni kira kita ni dah untung ke belum dalam GCA ni. Cara yang paling mudah, yang paling saya suka nak kira dulu. Kalau saya nak cepatkan kirakan untuk klien saya kan, saya akan guna cara ni. Okay. By the time kita tekan transaction, kita kan banyak transaction ni kan, dalam GCA ni kita banyak transaction. Contoh saya klik yang latest saya buat. Okey, bila kita pergi ke bawah sekali, kita akan dapat ni log ni dengan harga berapa kita ni convert. Saya tunjuk saya tulis dekat belah kanan saya ni. Saya convert dengan harga 58.954. Okey. Okey. Kat sini saya nak kena emphasize satu benda lagi, spread 7%. Sebab GSA membeli GSA dengan online banking. Okey, saya convert dengan harga 58.956. Okey. So, secara langsung, secara apa pintas lalu, macam mana saya nak tahu saya punya GCA yang transaction yang ni dah untung ke belum? Saya tengok current price ni. Ni adalah harga convert. Okay. Current price, harga semasa ataupun harga LME 61.831 LME current semasa Okay. So saya pun tolak 61.831 tolak 58.956. Saya akan dapat 2.875. Ini perbezaan harga maksudnya untung saya 2.875. Macam mana saya nak tahu berapa persen? Saya pun bahagikan dengan kos saya 58.956 darab dengan 100 sebab nak dapatkan dalam percentage kan. So bagi semula dengan kos saya 58.956, saya akan dapat
0.048. Saya akan darab dengan 100. So saya akan dapat dalam percentage kenaikan harga emas waktu saya convert meningkat sebanyak 4.876%. Maksudnya dah untung ke belum saya punya GCA ni? Dah. Ada jawab? Belum. Dah confused dah. Sebab dia spread Ah. 7. Belum. Belum. Okey, betul. Jawapan dia belum. Belum untung. Sebab spread saya je 7%. Harga emas baru naik 4.8%. Spread saya 7%. So, belum untung lagi. Walaupun kita ni dah rambang mata dah tengok. Ush, gain ni. Dah untung ni 23 USD ni. Banyak ni. Kalau RM100 ni kan. Tetapi RM100 ni naik atas kenaikan harga emas yang dah tolak spread tadi. Emas kita bukan lagi RM1,000. Emas kita dah menjadi RM930 dalam value gram pula. RM930. So harga emas tadi okey. So peningkatan tu 4.8% ni tadi atas nilai yang setelah spread ni tadi. Sebab tu kita belum untung. Okey. Contoh saya tunjuk macam mana kalau kita ni convert RM1,000. Ini mungkin ramai kat kita, ramai yang dari kalangan kita ni, kita nak menyimpan RM150. RM150 sebulan kan. Kita menyimpan RM150 selama ni kita menyimpan RM150 dengan harga semasa. Saya tunjuk harga semasa. Dengan harga semasa, ni saya nak share lah macam mana saya nak close GCA ni kan. Macam mana nak suruh orang buat GCA. Kalau dah tak boleh sangat nak beli JE, dah tak ada duit, akhirnya saya akan close, buatlah GSA kan. At least kau menyimpan emas, boleh menyimpan emas walaupun komitmen tinggi, walaupun komitmen rendah, walaupun pembelanjaan tinggi, walaupun tak ada income, tetapi kita boleh menyimpan emas dengan GCA ni kan. Okey, harga semasa 284. Kalau kita beli emas dengan harga 284 secara konvensional ni kita beli kat mana-mana lah. Boleh ke beli harga emas RM150 kat luar? Saya tak tahu, mungkinlah boleh kan. Saya tak pasti. Okey, kalau kita buat secara konvensional ni, kita selalu menyimpan dekat Maybank ke ataupun kita selalu menyimpan kat GSA je. Mungkin setiap bulan kita ni masuk GSA je RM100. Cuba kita bayangkan RM150 ni kalau kita beli dengan harga 284, RM150 bahagi 284.63544, kita hanya mendapat 0.5269 gram sahaja. Berbeza dengan kita buat GSA, kita beli GSA RM1,000, kita GCA kan. 85%. Kita akan dapat semula RM850 kan. Kita menyimpan berapa? RM150 juga. Sama dengan kita menyimpan kat sini tadi. Beza dia, emas kita bukan atas nilai RM150 dah. Emas kita atas nilai RM1,000. RM1,000 bahagi 284.63544, emas kita dah menjadi 3.5132 gram. Dengan simpanan yang sama, kita menyimpan ni amount sama ni. Selama ni kita menyimpan RM100. Kita tak menggunakan pun GCA ni. Fasiliti yang kita lah boleh lalukan. Saya selalu, kalau saya pergi present dengan Puan Zana ni, dealer saya ni, dia selalu apa-apa pun kita lalukan dulu Raif. Kita minta klien kita ni lalukan duit dia dulu dengan GCA ni. Macam mana? Sebab apa? Sebab kita beli GSA, kita dapat semula. Kita hanya menggunakan fasiliti itu saja. Dibalik semula duit itu kat kita dengan simpanan yang sama. Okey.
So, dengan conversion RM1,000, emas kita tadi 3.5132 gram. Kita beli dengan harga 28, kita beli dengan harga RM 284.63544 kan. Okey. Kita beli dengan harga 284. So, tapi nilai emas kita by the time kita beli GSA menjadi berapa? Kita kena tengoklah harga LME. Sebab by the time kita ni harga harga ni QM buy ni, harga LME tolak 7%. Kita beli ni kita akan tolak 7%. Maksudnya emas kita ni nilai dia daripada 296 ni dah menjadi 277 je per gram. Maksudnya 3.51332 gram ni tadi, kalau kita darabkan dengan harga LME 277.25, nilai emas kita nilai emas kita salah tadi. Okey. So bagi jap. 284 ni tadi adalah sekarang harga dah berubah ya. Okay, sekarang harga 296. Okey. Okey, so maksudnya kalau kita darabkan dengan, saya buat purata lah. Saya buat purata, emas kita tadi 3.5 gram ni dah menjadi mungkin RM930 sahaja. Sebab dah ada spread. Kalau kita kalikan dengan current buy price ni, kita akan dapat lebih lagi lah, 930 something, 33 kalau itu secara accurate ni lah. Tapi secara kasarnya 930. Itu emas kita. Kita beli tadi kita beli 1000, kita dapat 3.5 gram kan. Tapi 3.5 gram tu by the time kita beli, nilai dia dah menjadi 930 sebab spread. Bila harga emas naik? Bila harga emas naik 5% daripada 930 tadi kan. Daripada 284.664 naik 284.64 campur 5%. Jadi RM 298.87. Kita baru kita tengok contoh naik 5% kan. Kita darab dengan emas kita tadi 3.5132. Kita akan dapat campur darab. Kita dapat 1930. So baru naik. Harga emas dunia, kita beli dengan 7% spread kan. Maafkan saya. Harga emas dunia ni tadi tolak 7% spread 264.12. Kalau naik 5%, naik 5%. Sebab ini LME ini LME, ini harga emas GSA kita beli. Harga emas menjadi 277. By the time harga emas naik 5%, 277.32. Darab dengan emas yang kita ada 3.5132. 5132. Emas kita
baru naik menjadi RM974. Sedangkan kita mengeluarkan duit sebanyak RM1,000 kan. So kat situ kita rugi sebenarnya, masih rugi sebab emas kita ni belum balik modal pun. Emas kita yang tadi ni, yang kita menyimpan tadi belum balik modal pun jadi RM1,000 sebab kenaikan harga emas ni baru 5%. Tapi gain tak? Betul, memang gain memang naik 5%. Daripada 264 dari harga LME naik kepada 277. So gain memang akan gain kalau harga emas naik, tetapi kita belum untung. So dekat sini jangan simply saja, oh dah gain lah kita pun terminate. Tetapi beza dengan saya memang semua saya kat sini, semua yang transaction GCA saya ni adalah daripada GAE dan daripada saya punya commission saya. So kat sini dua benda. Bila kita terminate GAE ke GSA, kita dapat 0% spread. Kita tak payah bayar spread kan. Kedua, kalau kita convert commission kita pun, kita akan dapat 0% spread. Kita tak bayar spread. So, bila contoh saya tahu kan, transaksi semua ni adalah tak ada spread. So, saya tahulah setiap yang gain ni adalah net gain saya. Saya tak perlu nak kira-kira lagi macam yang belah kanan ni kan. Sebab saya buat convert ni dengan harga LME. Saya beli dengan harga LME, saya convert dengan harga LME. Sebab itulah bestnya convert daripada GAE ke GSA ataupun mendapat fasiliti sebagai consultant. Boleh membeli emas dengan harga LME. Itu satu keistimewaan lah sebagai dealer di Quantum Metal. Okey, selesai sudah. So itu sahaja kita bercerita tentang GAE tadi, calculation semua kan. Kemudian GSA, macam mana kita menyimpan ni pun kita boleh untung kalau harga emas naik. Kemudian GCA tadi agak complicated lah kita nak fahamkan kan. Tetapi sebenarnya mudah saja. Ikut saja formula yang saya dekat atas ni tadi. Harga emas, dan kita tengok harga emas yang kita convert dengan harga emas semasa. Naik tak lebih 7%? Kalau naik, kita dah untung. Begitu. Okey. Seandainya terminate juga, jadinya macam mana? Kena bayar apa-apa ke? Okey, jawapan dia tak perlu bayar. Kita akan rugilah. Contoh kita convert RM1,000. Kita dapat semula 850. Kan kita menyimpan RM150 kan. Tetapi tiba-tiba kita nampak dah gain. Kita pun terminate. Kita dapat RM100 saja. Kata kenapa dapat kurang ni? So kita dah terminate. Kita tak ada bayar, tak dikenakan bayaran lah. Kita menanggung kerugian. Seandainya kita terminate juga kan. Tanpa kita buat calculation dulu. Okay, kecuali kita buat dari jualan GAE ke GSA, tak ada spread, betul. Cik Sal, betul, beza teruk. Sangat beza walaupun kita nampak ada gain. Okay, dekat mana sistem untuk kita tengok kuantiti 3.512 gram tu? Boleh tunjuk tak? Okay, dekat sini. Okay, tuan ke Cik Puan Mas. Okay, dekat sini by the time kita convert, contoh Cik Tuan ataupun Cik Puan Mas nak convert RM500 kan. Dia akan terus convert dalam bentuk gram macam ni. Berapa grammage kita. Grammage kita ni dibeli dengan harga GSA yang dah dikenakan spread. Ini adalah grammage yang kita dapat. Kalau saya beli dengan GAE tadi kan, saya convert GAE, grammage saya lebih lah. So dekat sini kita boleh pantau kita punya grammage kita. Better terminate pada harga kita. Okey, maksudnya better terminate lebih daripada harga pembelian kan? Bestnya. Okey, betul. Memang macam tu konsep dia. Cik Puan Liana. Okey.
GAA kalau nak mudah boleh tekan terminate dan tengok details macam GAA kan. Boleh demo cara ni please. Okay. Betul. Kita boleh juga contoh saya tengok yang transaction atas kali ni. Okay. Transaction atas kali ni saya convert RM2,000. Saya convert RM2,000. Tetapi emas saya tadi, saya hanya menyimpan RM180 saja. Sebab bila saya convert tanpa spread ni, kita menyimpan 9% saja. Ikutkan sebenarnya kita kalau kita tahu pasal GCA ni, kita rasa kita menyimpan 15% kan. Sebenarnya kita hanya menyimpan 9% saja ataupun mungkin 8%, 8 ke 9% saja kita simpanan kita. Sebab lain balance ke mana? Balance adalah spread kita yang kita tanggung. 8 campur 7, 15% kan. So 85% kita pakai, 7% kita bayar spread, 8% lah simpanan kita. So simpanan kita tadi tu 8% kan. So kat sini saya nak tengoklah simpanan saya tadi, saya convert 2,000, simpanan saya RM180 je. Sebab kat sini saya tak ada spread kan. So kalau saya nak kat sini ada dua cara. Ini saya keluarkan balik lah saya punya note ni. Ini pun saya share hari tu dekat grup saya dekat Sarawak. Okey. Kita convert RM1,000. Okey. Bila harga emas naik? Contoh 5 tahun. Sebab ataupun saya buat setahun sajalah, 1 tahun, setahun. Emas kita ni yang RM1,000 tadi kita convert 850, kita dapat semula kan. Okey, dalam masa setahun harga emas kita ni naik 20%. Maksudnya nilai kita tadi yang RM1,000 tadi dah menjadi RM1,200. Betul. RM1,200 ni kita ada dua kemudahan. Kita tengok kat GCA kita tadi. Mana tu pula ni? Keluar pula. Okay. So dekat sini dia ada dua jenis Dia ada pay convert. Tengok sini. Pay convert dengan terminate. Dia tak keluar habis tu. Okay. So dekat sini kita boleh ada dua cara GCA ni. Kita boleh pay convert atau terminate. Okay, kalau saya nak pay convert by the time harga emas naik 20%, berapa saya kena bayar? Sama, pay convert ni ibarat saya nak tebus mula emas saya ni tadi. Kan saya macam contohlah, macam kita pergi pajak gadai. Kita pergi pajak emas kita ada emas, kita nak tebus mula emas kita. Mestilah kita kena keluar duit kan? Okay, untuk pay convert, saya perlu keluar duit sebanyak RM650. Kenapa RM650? Sedangkan hutang saya tadi 850 tau. Kita kena tahu, saya tadi dapat semula 85%, 850 tu adalah hutang saya. Tetapi kalau saya nak tebus semula emas saya tadi tu, di saat kenaikan harga emas ni, ada kenaikan harga emas yang berlaku sepanjang setahun ni, saya hanya perlu membayar RM650 sahaja sebab emas saya dah naik harga. So saya bayar kurang. Untuk saya tebus semula emas saya tadi. Yang contoh berapa? 4 gram contohnya kan. Saya nak dapat semula 4 gram ni, saya bayar 650 saja. Itu kalau saya nak keluar duit. Kalau saya tak nak keluar duit, saya terminate lah. Terminate ni sama macam kita jual. Maksudnya saya macam nak tebus semula quantum metal ni, dia tak paksa kita dia tak suruh kita pilih. Kau hari ni kau kena convert, esok kau kena terminate. Tak ada. Kita boleh pilih ataupun paling mudah sekali kita jual je lah. Tak perlu nak keluar duit. Lagi mudah. So kalau saya jual, berapa saya akan dapat? Saya akan dapat RM350. Sebab emas saya tadi dah naik RM200. Simpanan saya tadi secara tidak langsung kan saya menyimpan RM150 kan. So ini RM150 campur RM200 keuntungan saya boleh bawa keluar emas saya tadi RM350. Saya menyimpan RM150 je.
tetapi disebabkan kenaikan harga emas berlaku sebanyak 20%, kita boleh dapat semula duit RM350 tanpa kita mengeluarkan 1 sen pun. Sebab itulah kalau kita selalu tengok kan simulasi GCA ni, orang suka target kenaikan 100%. Sebab apa? Sebab contoh RM1,000 saya tadi dah menjadi RM2,000. RM2,000 tolak 850 tolak contohnya dalam 5 tahun. 5 tahun. Tolak management fee saya kena bayar untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun saya ada balance RM1,000. Tak pasal-pasal lah saya boleh tebus semula emas saya tadi yang bercontoh bernilai 4 gram tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Tadi saya kena jual kan, ataupun saya kena tebus emas saya tadi dengan mengeluarkan duit, tapi kurang lah. Tapi dengan cara ni, dengan kenaikan harga emas kenaikan harga emas tu yang mampu membayar pembelanjaan saya. Wow kan GCA ni kan. Sebab itulah GCA ni orang memang buat. Nak beli kereta buat GCA dulu, nak beli phone buat GCA dulu, nak beli mesin buat GCA dulu. Sebab itulah berjuta-juta transaksi GSA ni. Orang bayar kos operasi. Okey. So dekat sini dah panjang cerita pula, padahal Cik Puan Gina tadi kata nak demo cara terminate saja. Okey, saya pun pergi semula. Dekat yang pertama tadi kita tekan terminate lah. Okey. Simpanan saya sebenarnya kalau nak tahu tu nak terminate berapa kita akan dapat, kita kena tekan dekat details dulu. Kita pergi kat details, kita akan dapat kat sini. Kat sini net cash out tadi 68.01. 68.01 darab dengan 4 point berapa kita punya current exchange rate kita ni. Okey, 4 darab dengan 4.487. Saya akan dapat 305. Disebabkan saya tiada spread, jadi simpanan saya tadi 9%, RM180 kan, sebab saya convert RM2,000. So simpanan saya RM180 saja. Jadi dekat sini saya dah untung RM125. Disebabkan harga emas naik. Macam tu saja. So kalau saya saya dah untung RM120, kalau saya nak keluarkan saya akan dapat RM305 disebabkan 180 tadi simpanan 9% atas RM2,000. Bila harga emas naik, saya dah untung, harga emas naik saya untung RM125 untung atas pegangan emas saya 8 gram ni tadi. Jadi kalau saya nak jual, saya nak terminate, saya akan dapat RM305 RM. Dan senang je. Saya boleh dapat RM125 atas saya punya perbelanjaan. Itulah bestnya quantum metal ni kan, GCA ni. Kita tak sangka. Disebabkan sebelum kita berbelanja ni, kita bijak dulu, kita pergi pajakkan dulu emas kita ni. So kita boleh dapat pulangan atas pengeluaran. Sebab tu saya selalu present, kalau saya present dekat corporate, saya akan bagi tahu terms profitable liability. How your liability yang kita selalu keluar hangus macam ni boleh menjadi profitable dengan cara gold convert account. Okey, apa lagi soalan yang ada? Jadi masa mudahnya GCA ni sesuai untuk orang yang memang simpan untuk jangka masa panjang. Ya, compare dengan GAE. Betul. Betul Cik Puan Ruby. GCA ni memang long term. Saya memang sedikit geram kan bahasa tunya, geram dengan orang yang harga emas naik je. Saya nak terminate GCA sekali boleh tak? Memanglah boleh nak terminate, tapi
tetapi belum tentu banyak pun dia dapat sebab dia dah kena cover 7% spread. Kemudian harga emas yang naik tu memanglah naik 7%. Kalau kita simpan dekat JAE, kita dah untung 40% tau. Sebab itulah grup heboh semua nak jual kan. Sebab kenaikan 7%, tolak spread 3% di JAE, kita dah untung 4%. 4% kali 10 dah 40% dekat JAE kali 10. Tetapi dekat GCA, kenaikan 7%, kita baru break even. So kat situ, sebab itulah GCA ni bersifat long term. Sebab itulah orang saya galakkan untuk orang membuat GCA ni atas pengeluaran dia sebab dia boleh menyimpan sambil berbelanja. Macam mana nak tahu damage tu memang jadi aset walaupun kita dah buat GCA. Kat sini tadi ada Telegram tadi. Betul. Jadinya kalau untung terminate GCA semua masuk GSA. Tepat sekali. Memang setiap kali kita dah terminate, contoh tadi kalau saya terminate yang atas kali ni saya dapat RM305 kan. Ke mana RM305 tu? Ke mana? Dia akan auto masuk ke saya punya GSA. Begitu. Mudah kan? Mudah dan sangat-sangat adil dan sangat best lah. Kata lain GSA ni. Okey. Sebab sesi kali ni agak teknikal sebab tu dia agak membosankan sikit kan. Tapi kalau kita satu bila kita ada urgency. Sebab apa kita ada urgency? Kita ni dah melabur JAE. Kita ni di saat kita nak tahu berapa kita untung, kita dah buat GCA. Macam mana kita nak faham. Tapi sebab tu bila kita dah membeli, kita dah merasa platform Quantum Metal ni, kita ada urgency untuk kita faham. Sebab tu ramai di kalangan kawan-kawan saya ni, dia dah beli JAE dulu, baru dia dah untung dulu, ataupun dia dah beli JAE, dia dah untung, baru dia nak fahamkan. Ramai kawan-kawan saya ni, dia beli dulu, dia tak faham dulu sebenarnya. Sebab tu penting kita ni sebagai konsultan, kita ni nak bagi dia faham dulu. Sebab itulah bila dia dah faham, automatik dia akan teruja. Sebab tu kita ni kena beri kefahaman macam mana GAE kali 10 ni boleh menjana keuntungan jangka masa pendek. So kat selama ni kita beli emas belum tentu kita boleh dapat dalam masa 20%, dalam masa 2 minggu 20%. Memang ya Allah tak boleh lah. Kita nak bayangkan kan selama ni kita beli emas 20% tu at least kena tunggu 2-3 tahun. Setahun pun kena check harga yang paling tinggi, kita pergi jual. Kalau harga naik 20% tu malam, tak kelintang bukang kita nak cari kedai tak ada yang buka pula kan. So tak boleh dah jual. Kita tunggu besok dia. Kalau besok harga turun balik dah tak dapat dah. Itulah pentingnya digital. Kita punya pendigitalan punya ni kan. Okey. Geram dengar JE better lagi yang untung cepat. Saya pun geram. Betul. Dekat sini katalah nak bayar habis kereta sebanyak 20k. So berapa perlu masuk GCA? 20k ke? Okey. Jawapan dia taklah, kalau kita kan komitmen kita 20,000, kita tak boleh lah nak buat GSA ni 20,000 juga. Kita akan dapat 17,000 je. So kita kena buat calculation sendiri. Kalau kita masuk kita nak memerlukan 20,000, kita cuba buat 23,000. Kalau 24,000 yang misalnya kan, 24,000 kita dapat berapa? So kena buat calculation sendiri. 24,000 kita dapat 20,400. So bolehlah. So by the time kalau kita nak gunakan, kalau kita nak bayar kereta 20,000, kita kena buat nak beli GSA sekurang-kurangnya 24,000. Kita akan dapat 20,400 lebih. So kita pun boleh bayar kereta. Hari tu saya seronok, hari tu saya pergi kebetulan menemani Puan Rahayati. Kalau kita kenal Puan dealer kita Puan Rahayati, hari tu dia kena bayar. Dia kena overhaul dia punya kereta dia berjumlah RM40,000. Saya kata wah banyak betul kan. Setelah dia katakan Raif akak tak selama ni tak pernah baiki kereta rasa seronok sangat. Sebab kenapa seronok tu kak? Yelah nak keluar duit RM40,000 selama ni, ya Allah.
nak mencari-cari, nak minta dekat sini, nak korek sini, korek sana kan. Nak bayar, yelah, nak bayar baiki kereta ni kan. Baiki kereta ni keperluan. Lepas tu dia kata, baru lepas dia kenal quantum metal ni, ya Allah, bayar kereta, happy rasa. Sebab apa? Sebab kita dah sandarkan dulu perbelanjaan kita dengan emas yang merupakan komoditi yang stable lah. Okey, line teruk betul tak berapa jelas. Suara putus-putus saya suka dengar. Boleh, kalau boleh nak join depan-depan kelas. Okey, tak tahu kesempatan. Okey. Syukur sangat buka akaun dengan QM, tak tahu kenapa klik QM bukan yang lain. Dan rupanya Allah nak bagi rezeki dengan cara yang mudah. Alhamdulillah. Tahniah Cik Puan Nurul Ain. Betul. Saya pun sebenarnya saya nak share lah sedikit. Okey, ni dah habis Saya nak kiranya dah habislah kita punya ni. Saya nak buat sharing sedikit je lah. Macam mana saya pun sebenarnya, macam mana quantum metal ni merupakan rezeki yang sangat tak disangka-sangka lah untuk saya dan keluarga saya lah, terutamanya kan. Sebab saya, family saya mengenali quantum metal ni, dan kami ni suka nak membantu ekonomi ke orang lain, ke ekonomi keluarga-keluarga yang sepanjang PKP tak semua orang boleh berbelanja, boleh komitmen boleh diteruskan kan. Jadi kita perlu ada duit sampingan, dan ada orang yang ada kena berhenti kerja kan. Jadi macam mana platform quantum metal ni membantu kami di saat kami memerlukan pendapatan lebihan kan. Jadi dekat sini quantum metal ni, saya sendiri personally saya memang menyimpan emas, tapi bukan dekat quantum metal lah. Okey, saya bukan menyimpan dekat quantum metal lah. Selama ni saya menyimpan dekat company lain lah. Saya setiap bulan atau setiap kali saya ada duit, samalah macam kita beli emas. Bila kita nak beli emas, bila kita ada duit kan. Sebab tu bila pada bulan 3 tahun lepas, 2 tahun lepas 2021, saya ni nak beli emas. Saya pun bagi tahulah dekat abang saya ni, kalau tak saya sendiri beli je, saya klik, saya beli online ni atas platform yang lama dulu kan. Tapi sebelum saya beli ni, saya nak tanya, tak tahu kenapa saya ni jarang lah pun nak bermesej dengan abang saya yang sulung tu, yang kalau kita tahu Tuan Rusdan kan. Saya memang, kalau tengok balik mesej dengan dia sebelum 2021, tersangatlah hamba. Tak ada apa-apa pun komunikasi antara kami berdua ni kan. Tapi tak tahu kenapa saya ni lately tu, sebelum saya nak beli emas tu, saya nampak banyak status dia berkaitan dengan emas. So saya pun tanyalah dia dulu, dan adik nak beli emas ni kan, bagus tak adik beli sekarang kan. Lepas saya pun tanya dekat dia kan. Dia kata, oh nanti dulu Dan, nanti dulu Raif, nanti dulu Dek kan. Dia kata dia ada platform yang baru untuk dia perkenalkan kat saya kan. Maksudnya saya pun tunggulah juga kan, apa benda platform ni kan. Saya pun minta penjelasan kat dia, dia pun buat Zoom meeting dengan saya. Waktu tu 6 orang sahaja. Dia jelaskan, saya pun buka akaun. Pada tu bulan 3 2021. Tu abang saya yang lain pula baru balik. Okey. So masa kat situ saya pun dapatlah tahu quantum metal masa tu kan. Waktu tu dia dah ada 3 produk dah. So bila saya dapat tahu quantum metal ni, saya dapat tahu pembelian GSA tu lebih rendah daripada harga yang saya dapat dekat platform lain tu, saya pun GSA pun aku dah untung kalau aku masuk dekat quantum metal ni. Jadi lepas tu bila dia cerita tentang GAE pula, lagilah saya ni macam wah. Sedangkan masa tu kebetulan saya ada duit, saya nak beli emas dalam RM1,000 lebih kan. Saya pun kata, alah baiklah cuba je masuk GAE ni kan. Saya pun cubalah masuk GAE. Kebetulan time tu harga rendah kan. So nak dijadikan cerita, bulan 6, bulan 7 harga emas naik. Masa tu saya saya masuk quantum metal ni berjemaah dengan kawan-kawan saya dekat Turki.
Sebab bila saya nak ada kawan-kawan lah yang sama-sama share keterujaan saya ni kan. So sama-samalah kita orang bulan 6, bulan 7 untung dekat Quantum Metal ni. So dari situlah datang keyakinan, walaupun tak betapa belum viral lagi Quantum Metal masa tu. Kita masih nak cari, nak tahu, nak tengok orang buat review Quantum Metal pun susah lagi masa tu. Lagi kelas-kelas macam ni kan. Tapi kat situ masa tu kami ni berani nak cuba. Sedangkan jadi kat situ dah faham, dah tahu selok-belok, saya pun mula start lah present slowly. So saya dah 2 tahun lah menjadi pelabur dekat Quantum Metal ni. So dekat sini memang kalau saya yang masuk bulan 3 2021 pun saya rasa menyesal. Kenapa dah tak tahu awal lagi kan? Kalau tak berkilo-kilo emas dah saya ni boleh tabung kan. Tapi tak ada yang terlambat. Ada selagi kita tak buat tabungan emas kita dekat GSA, GCA ataupun kita gandakan dekat GAE, memang kita ni rugilah. Sebab tu saya setiap kali saya present, sebab kita ni nak present tentang product knowledge kan. Sebab kita ni banyak dapat review kata Quantum Metal scam, Quantum Metal ni tak betul, too good to be true. So by the time orang ada klien yang nak tahu tentang Quantum Metal, kita ni perlu cerita tentang background company, tentang product knowledge. Sebab jadi benda tu memakan masa yang agak panjang untuk satu presentasi. Tetapi ada ramailah, bukan ada, memang ramailah di kalangan kita ni yang menolak dulu. Dia dah faham, dia dah tahu, dia dah tahu tentang detail tentang Quantum Metal ni, tetap dia tolak dulu. Dia tak nak masuk, dia nak tengok kita ni berjaya dulu. So kat situ rejection tu is normal lah. Tetapi saya tak pernah rasa sedih ke rasa stres. Sebab apa? Sebab untuk dia tidak menggunakan platform Quantum Metal ni sangat-sangat rugilah untuk dia. Sedangkan saya ni dah banyak membantu ekonomi saya sendirilah. Dan saya nampak macam mana perubahan ekonomi keluarga saya dengan Quantum Metal ni. So dekat sini saya galakkanlah untuk siapa-siapa yang kalau belum pernah buat GCA ke, belum pernah buat GAE, beli GAE. Cari konsultan kita, minta dia guide. Leader-leader kita ni semua willingly to help us lah. Okay. Alright. So itu sahaja sharing saya pada malam ni. Saya harap bermanfaat. Saya ni orang Terengganu ke? Kenapa saya ada pelat-pelat Terengganu ke? Okay. Saya tak pernah lagi kandang 10. Je lagi ni geram. Alhamdulillah. Alright. Terima kasih semua 100 orang yang mendengarkan saya hari malam ni. InsyaAllah kita sama-sama berjaya di Quantum Metal, sama-sama dapat melindungi aset kita. Amin. Okey. Mr. Mod ada lagi ke? Masih bersiaran ke Mr. Mod? Saya ada kat sini. Alhamdulillah. Dengar sampai habis ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih saudara Raif kita, anak muda kita. Itulah. Anak muda sekarang pun menyimpan emas. Saya rasa kalau saya dulu pun rasa taklah tua sangat, muda juga, tapi rasa nak menyimpan juga, tapi tak sempat. Tapi alhamdulillah, itulah nak katanya platform ni Quantum Metal ni mudah kita nak simpan emas. Cara nak kira pun mudah, ada kelas-kelas yang macam ni, syukur sangat kita. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada saudara Raif pada malam ni jadi cikgu map kita. Ada juga line kita hari ni, boleh belajar juga GSA, GCA, JAE kita. Alhamdulillah penuh hari ni pembelajaran kita. Jadi kalau emas naik, kita kalut-kalut dah. Boleh jadi cikgu sendiri untuk diri sendiri insya-Allah. Jadi dapat ilmu sebanyak saya ucapkan. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini bersamanya kita hampir sejam lebih untuk sesi kelas kita pada malam ini. Penuh hari ini kita dapat keseluruhan produk, ketiga-tiga produk kita dapat tahu kira dia macam mana kat situ. Dan setiap persoalan
Saudara Raif jawab satu persatu. Terima kasih banyak-banyak Raif hari ini. Alhamdulillah. Saya rasa insyaAllah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Sebab sebenarnya Golden Circle kita tukar sikit kita punya sesi kali ini. Setiap Zoom kita, setiap minggu setakat ini, sebelum puasa ni, kita akan jalankan 1 minggu 3 kali sesi Zoom kita. Pada hari Isnin, pada Rabu hari ini, dan hari Jumaat nanti. Hari Jumaat nanti special juga kita bersama dengan Kak Rods kita tentang kita nak tahu kenapa harga emas kita tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Berkaitan dengan isu apa? Berkaitan dengan apa yang benda-benda tu menentukan. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah pada hari Jumaat nanti bersama dengan speaker kita, dengan moderator kita. Kita nak banyakkan speaker-speaker kita dengan pelbagai-pelbagai tajuk lagi insyaAllah yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Raif. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi di platform yang sama, di waktu yang sama, dan di masa yang sama. Waktu dah berbeza-beza. Dah ada 3 hari di Golden Circle, insyaAllah. Moga bermanfaat pada semua di platform ini, meningkatkan ekonomi kita insyaAllah. Terima kasih Raif, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat malam semua. Harga masih 61.85. Kalau nak terminate masih boleh lagi. Yang mana beli bawah 59 USD dah boleh terminate. Adakah akan naik lagi? Itu kita tunggu. Emas ni kita memanglah kita rasa hanya takdir yang menentukan kan. Tapi ada faktor-faktor. Faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor banyak faktor. So hold okay tak? So saya pun tak tahu. So kita tunggu sesi Jumaat ni bersama Kak Rods. Ya, insyaAllah. Untuk siapa-siapa yang tak boleh buka apps je, dah boleh buka. Cuma updatekan sikit di Play Store ataupun di Google Store dengan Apple Store. Google Play dengan Apple Store, maafkan saya. Dah boleh? Update. Update dah boleh buka macam biasa balik insyaAllah. Boleh ke? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, alright. Selamat malam semua. Okey.